Oke, salam kawan, ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini dan saya harapkan kawan sentiasa sehat ya. Pencerahan saya hari ini berkenaan dengan isu yang saya tengok tadi. Ada sidang media yang dibuat oleh Datuk Wan Saiful Wan Jan yang mana dia mengatakan dengan mudah PRU ke-15 nanti merampas Selangor. Saya nak ucapkan tahniah dulu lah kalau dia berjaya. Tetapi inilah kenyataan pada saya, kenyataan bodek, kenyataan angkuh, kenyataan sombong yang dia keluarkan. Ini pada pandangan saya, pribadi saya sebagai rakyat. Dia harus ingat, bukan seperti yang dia perkatakan. Hendak merampas Selangor itu, kalau senang Selangor itu dirampas, sebelum PPBM kamu itu ditubuhkan, UMNO dan PAS sudah boleh rampas daripada PKR dan DAP. Tetapi tidak semudahnya, bukan semudahnya juga nak perbodohkan rakyat. Dan cerita dia tentang isu Melayu Islam Bumi Putra. Saya nak pertanyakan, kenapa dia mainkan isu ini? Kenapa parti kamu boleh bergabung dengan parti gerakan MIC MCA? Apa yang masalah PKR dengan DAP ini? Kita tidak boleh ceritakan perjuangan satu bangsa, satu kaum, satu agama. Sebut Bumi Putra, kamu paham tak Bumi Putra? Kalau kamu tidak paham Bumi Putra, yang kamu cuma laungkan, yang kamu perkatakan, kamu turun ke Sabah dan Sarawak. Jangan cakap saja yang kamu cerita Bumi Putra. Bumi Putra hak yang keberapa? Yang ke-10 yang kamu maksudkan. Kerajaan semenjak daripada UMNO bergabung dengan GPS yang ada hari ini. Apa yang anak-anak Sarawak, apa yang anak-anak Sabah rasakan? Sebab itu saya selalu jelaskan kepada orang-orang yang ada di Sarawak, terutamanya. Dulu saya selalu katakan, asal jangan lambang yang warna biru tu, sudah. Warna lambang lain tak kisah, saya kata. Nak bebaskan apakah, yang penting lambang biru tu. Saya perkatakan, mungkin sebab itu GPS tak nak lagi pakai lambang biru tu, terus keluar. Ini kamu punya PBBM ni, pakai lagi lambang biru, meniru lambang Barisan Nasional tu, nak mengelirukan rakyat. Jadi silakan. Tetapi jangan cerita, kalau kamu orang yang duduk di politik, dan kamu sebagai macacai politik pada saya, tidak perlu berbunyi tentang masyarakat, nak membantu masyarakat, jika itu adalah kenyataan politik semata-mata. Saya rasa kamu Sarawak pun tak pernah pijak. Uru Rejang tu pun kamu tak tahu. Turun ke Rejang tu, ditelan buaya baru tahu. Jangan cakap. Emosi saya kalau kamu cakap seperti itu. Kamu duduk di ofis yang sedap-sedap di Putrajaya, kamu cerita nak membantu rakyat. Apa benda yang kamu buat? Keluar-keluar saja kamu dengan glamour untuk membuat kenyataan media. Ini saja. Nak merampas negeri Selangor. PAS dengan UMNO selama ni pun tak boleh nak rampas. Kamu pun menang, kerusi pun tak ada. Kerusi apa yang kamu menang? Itulah hari itu di Parti Amanah kata tu, yang di Media Orient kata. Bertanding PIBG pun kalah. Nak bertanding jadi wakil rakyat. Lepas tu membodek dalam politik. Untung dah keluar daripada PH. Dah keluar daripada komponen PH tu dan duduk dengan kerajaan yang ada hari ini. Inilah perosak PH, orang-orang yang seperti ini. Dengan pemimpin-pemimpin PH. Selepas ini kalau PH boleh memerintah, kurangkan lantikan politik daripada orang-orang biasa ni. Jangan ada pembodek. Inilah yang membuatkan pembodek banyak dalam kerajaan. Lantikan yang patut diambil, naikkan pangkat mereka yang ada di jabatan kerajaan itu. Mereka dah bekerja bertungkus lumus berpuluh-puluh tahun. Naikkan mereka ini untuk jadi pemegang pemimpin, CEO, pengarah. Nak ambil lantikan politik itu bukan tak boleh. Jangan terlalu banyak dan lihat betul-betul. Dengar daripada bawah ni, rakyat cakap. Kalau kita dengar huru-hara yang seperti
orang di kaki bodek lah ini, kita mesti take note hal-hal ini. Jangan main sembrono aja. Inilah kalau kita ambil orang yang kita tengok seolah-olah dia punya sekolah, kita tak tengok seperti ini, tapi orangnya kaki bodek, menyusahkan. Saya rasa rakyat yang lain berpandangan seperti saya. Banyak orang-orang PHS, banyak apalagi orang-orang PKA memang tak suka lah dengan Datuk Wan Saiful ni. Termasuk saya. Karena dia lah dulu PTPN tu. Tanya dia sekarang, rakyat tanya dia PTPN tu apa cerita. Ini geng-geng Tun lah. Itulah saya selalu menyalahkan Tun. Inilah orang yang membodek Tun dulu. Bawa masuk ke dalam politik. Masuk bertanding kalah, lepas tu dapat lantikan politik yang lain lah macam-macam. Daripada letak dia tu di tempat yang seperti itu dulu. Banyak lagi orang-orang PKA. Kenapa ambil dia? Inilah masalah yang ada dengan Tun ni dulu. Jadi hari ini kita tengok apa yang dia dah buat. Menyusahkan. Mereka sedap lah, pakai smart-smart, pakai sedap-sedap. Kita rakyat. Rakyat luar tu menderita tu. Orang di luar ni, nak makan gaji 2-3 ribu pun susah tau. Kamu orang makan gaji puluh-puluh ribu. Yang ada yang mencecah ratusan ribu pun ada, yang kita tidak tahu ni. Ada driver lah, ada ini semua. Inilah mereka ni. Jadi lantikan politik nih yang menyusahkan, mengampu banyak, menang pilihan raya tidak apa tidak, menyusahkan rakyat. Saya memang betul-betul geram dengan apa yang kita lihat hari ini. Saya pun boleh bercakap buat kenyataan media yang seperti itu kalau nak ditanya oleh wartawan. Tapi laksananya belum tentu. Itulah saya kata, turun ke Sarawak, turun ke Sabah, tunjukkan bukti kau buat kerja. Jangan cerita nak membantu rakyat, jangan cerita nak kebaikan Bumi Putra lah, hak macam ni lah, macam tu lah. Tapi tak ada pun. Kerajaan yang ada hari ini apa Bumi Putra dapat? Apakah kerajaan yang ada hari ini nak kerajaan perkauman? Kemana hak-hak Sabah dan Sarawak? Kemana hak-hak MA63? Yang sepatutnya 30% daripada hasil negara Malaysia ni sepatutnya dibahagikan kepada Sabah dan Sarawak. Seorang 30%. Sekarang ni ada ke tidak? 5% pun belum tahu. Kamu sebagai lantikan politik semua mencari makan dalam kerajaan, menyusahkan rakyat. Dengan orang-orang PHS, orang-orang PKA terutamanya. Lepas ini kalau menang pilihan raya, buangkan orang yang kaki-kaki resis nih. Orang-orang yang sebut hanya hal agama, hal-hal bangsa saja. Bangunkan negara Malaysia kita ini. Bukannya menceritakan tentang hak-hak kaum, hak-hak agama. Politik dalam Malaysia ni adalah untuk membangunkan Malaysia. Bukan membangunkan satu kaum, bukan membangunkan satu bangsa. Negara ini bukan hak milik kamu. Negara ini adalah hak milik bersama. Mana-mana kita yang punya IC ini, itulah negara kita. Nak cerita lagi kaum, nak cerita lagi bangsa, buat apa? Satu Malaysia pun dah tahu. Inilah orang-orang politik baru sekarang ni yang kaki bodek ni, kaki ampu. Banyak ni dalam PKA yang jadi MP, yang jadi menang pilihan raya kemarin, anak-anak muda. Otak mereka semua baik-baik, bijak-bijak. Tak ada pun keluar kenyataan yang pelik-pelik. Tak ada pun yang mengampu. Inilah pemimpin. Itulah saya selalu kata. Parti lain tidak mampu keluarkan anak muda yang baru yang berkualiti untuk menjadi orang politik ni. Kalau bukan PKA, DAP dan Amanah. Rakyat dengar ni. Parti lain mana ada yang dikeluarkan anak muda yang kaki ngampu. Kaki ngampu yang gila jabatan, gila kuasa, gila duit. Inilah.
bukan berjuang untuk rakyat. Jadi begitulah yang ada sekarang nih. So inilah saya punya luahan hati dan inilah pencerahan saya yang merepek merewang nih, supaya orang-orang yang masuk dalam politik dan dengan lantikan politik sadar sedikit diri. Tidak menang kursi, tidak menang apa-apa, dapat lantikan politik, cakap macam kau tuh dilantik oleh rakyat. Ingat, lantikan politik bukan pilihan rakyat. Lantikan politik adalah lantikan daripada kamu membodek orang politik. Lantikan politik tuh, kalau tak paham, dengar nih rakyat. Kalau orang berpolitik tuh cakap, saya masih ceritanya lain lah, menghormati karena dia dilantik oleh rakyat, mereka jadi pemimpin. Nah, itu betul. Ini kalah bertanding, sibuk masuk dalam lantikan politik, bercakap seolah-olah macam YB. Oke, sekian daripada saya. Inilah pencerahan saya yang melepaskan geram dengan apa yang berlaku hari ini. Inilah kerajaan tebu atap kita. Oke, sekian, thank you.